Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam tafsir beliau Ta'wilat Ahli Sunnah, dalam mentafsirkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi, maksud wajhu rabbika, wajah Tuhan kamu dalam ayat ini, ada ihtimal beberapa wajah, beberapa tafsiran. Pertamanya, kullu man 'alaiha fan, maknanya mulku kulli man fil ardi fanin. Segala kerajaan yang ada di muka bumi ini akan fana, akan hancur binasa. Wa yabqa wajhu rabbika, yakni wa yabqa mulku rabbika abadan daima. Maka akan kekal abadi hanyalah kerajaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Wathani, yang kedua, ihtimal makna ayat ini, kullu man 'alaiha fan, sultanu kulli man 'alaiha au quwwatu kulli man 'alaiha wa qudratihi fan. Yakni kesultanan, kerajaan, kekuatan, kuasa, semua yang ada atas muka bumi ini akan fanin, akan hancur binasa. Wa yabqa wajhu rabbika, yang akan kekal adalah wajah Tuhanmu, yakni yang akan kekal adalah kerajaan Allah, kesultanan Allah, kekuasaan Allah, wa rububiyyatuhu, ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyu'lama anna mulkahu wa sultanahu bidzatih, supaya kita tahu bahawasanya kerajaan Allah dan kesultanan pemerintahan Allah ini bidzatihi, adalah dengan sendirinya hebat, dengan sendirinya terkaya. La kal khalq, bukan seperti manusia, bukan seperti makhluk. Kerana kekuasaan makhluk itu berhajat kepada yang lain. Kekuasaan seseorang pemerintah itu perlukan rakyatnya. Kekuasaan seorang raja itu perlukan sokongan orang bawahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala punya kerajaan dan kekuasaan bidzatihi, secara sendirinya terkaya, tidak perlu kepada yang lain. Makhluk bagaimana? Hatta yakuna fana'uhum wa dhahabuhum yudkhilu naqsan aw wahnan fi mulkihi. Apabila hancur dan binasalah kerajaan segala manusia di atas muka bumi ini, maka yang demikian itu tidak akan merencatkan walaupun sedikit pun kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Khilafa maliki mulukil ardi wa sultanihim. Berbeza dengan Allah Subhanahu wa ta'ala punya kerajaan, kekuasaan. Kalau kerajaan manusia, kekuasaan manusia, kalau ia hilang, maka kuranglah kerajaannya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau manusia hilang kerajaan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala punya kerajaan tersendiri, terkaya, tidak pernah kurang sama sekali. Itu beza kerajaan Allah dan kerajaan manusia, kekuasaan Allah dan kekuasaan manusia. Kata Imam Al-Maturidi lagi, wajaizun an yakuna qala hadha 'ala al-iyasi lil kafarah. Boleh jadi juga ayat ini diturunkan, disebutkan adalah untuk memutus asakan orang-orang kafir, untuk menghilangkan pengharapan orang kafir. Wa qat'ir raja'i an ibadati man 'abadu dunahu minal asnami wal muluki war ru'asa'i wa man qaddamuhum, dan menghapuskan segala pengharapan mereka yang telah menyembah selain daripada Allah, daripada berhala dan raja-raja dan pembesar-pembesar. Ka'annahu yaqul, seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu dalam ayat ini, kullu man ubida dunahu aw khudim, setiap sesuatu yang disembah selain Allah ataupun yang dikhidmatkan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, aw umila la liwajhihi, ataupun setiap amalan yang dibuat bukan kerana Allah, fakulluhu fanin dhahib, maka setiap amalan penyembahan berhala, khidmat yang dibuat untuk berhala, amalan yang dibuat untuk berhala, itu semua tidak ada manfaat, hancur, dhahibun fanin, akan pergi, hancur, musnah. Illa ma umila liwajhillah, kecuali amalan perbuatan yang dibuat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu baqin, amalan itu akan kekal, akan dapat pahalanya, akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kata Imam Maturidi lagi, wa yuhtamal,
dan diihtimalkan juga ayat wa yabqa wajhu rabbika ini bermaksud kullu ma yutlabu minal amali wa ghairihi ridaan lillahi ta'ala. Setiap amalan, perbuatan yang dibuat kerana mengharapkan, menuntutkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang itu akan kekal. Jadi tidak jauh bezanya dengan ihtimal yang disebutkan oleh Imam Al-Maturidi yang sebelum ini. Jadi maksud wajah Allah, wajah Tuhan dalam konteks ayat ini, pertama kerajaan Allah ataupun kekuasaan Allah, ketuhanan Allah. Ketiga, amalan yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, amalan yang dilakukan mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Manakala Syekh Muhammad Saleh Al-Uthaymin, beliau berkata dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, bab yang ke-14, fi ithbatil wajhi lillah, pada mengisbatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, mazhab ahli sunnah wal jamaah, anna lillahi wajhan, Allah Ta'ala itu ada wajah. Wajah yang bagaimana? Haqiqiyan. Wajah itu wajah haqiqi, yaliqu bihi, yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wajah Allah itu mausufan bil jalali wal ikram, disifatkan muka atau wajah Allah Ta'ala itu, muka atau wajah Allah Ta'ala itu dengan keagungan dan kemuliaan. Wa qad dalla ala thubutihi lillahi al-kitabu was sunnah. Dalil yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ada wajah adalah Quran dan sunnah. Dalil Quran, kata Syekh Ibn Uthaymin, dalil Quran bahawa Allah ada wajah adalah firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, akan kekallah wajah Tuhan kamu, dan wajah itu bersifat dengan keagungan dan kemuliaan. Dan dalil daripada sunnah Nabi SAW adalah seperti dalam doa yang ma'thur. Kata Nabi, wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika. Aku meminta kepadamu ya Allah kelazatan melihat pada wajah kamu dan rindu untuk bertemu kamu. Jadi berdasarkan ayat ini, wajhu rabbika, dan hadis ini, ladzatan nazari ila wajhika, maka sabitlah bagi Allah itu sifat wajah. Kata Syekh lagi, fawajhullahi ta'ala min sifatihi al-dhatiyah. Wajah Allah ini adalah sifat yang dhati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-thabitati lahu, yang thabit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Haqiqatan, secara hakikat, alal wajhil laiqi bihi, yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bandingkan dengan Imam Maturidi, dia membacakan ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dia tidak sebut atau tidak terlintas langsung untuk mengatakan bahawa ayat itu adalah pengisbatan sifat wajah. Tetapi Syekh Ibn Uthaymin, apabila dia membaca ayat ini, menurut beliau ayat ini mengisbatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan pengisbatan itu adalah wajah secara hakikat, secara hakiki. Dan wajah itu bentuk rupa dia macam mana? Tuhan ada wajah, wajah yang hakiki, tapi rupa bentuk dia bagaimana? Alal wajhil laiqi bihi. Rupa bentuk wajah Allah itu sebagaimana yang selayaknya bagi Allah. Kita tak tahu. Berkata Syekh Ibn Uthaymin, dan ini ada dalam website Al-Athar, kata Syekh Ibn Uthaymin, idzan, oleh itu, nu'minu bi anna lillahi wajhan haqiqiyan. Kami beriman bahawa Allah itu ada wajah yang hakiki. Baik. Walakin, tetapi, lau su'ilna, kalau kita disoal, an kaifiyatihi, tentang bentuk, bagaimana cara, rupa paras, bagaimana bentuk dan cara wajah Allah itu, amustatilunhu, muka dia panjang ke, au mustadirun, ataupun bulat ke, amurabba'un, atau petak ke muka Tuhan ni, au mudawwarun, ataupun bulat, au ma asbaha dhalik, ataupun bentuk-bentuk yang lain. Ish naqul, apa kita nak jawab? Jadi pelajar dia jawab, student depan dia jawab, Allahu alam, tak tahu. Syekh pun mengakui jawapan budak-budak dia. Syekh kata, naqul Allahu alam, ya, kita tak tahu. Allah lebih tahu bagaimana rupa dan bentuk wajah dia. Wala yahillu lana an natakallama bihadza itlaqan. Tidak harus, tidak boleh, tidak halal bagi kita untuk bercakap tentang hal ini langsung. Yang ini menetapkan kaifiat wajah Allah, muka ataupun bentuk, cara muka Allah tu kita tak boleh cakap. Bal naqul, bahkan kita hanya cakap, lahu wajhun yaliqu bi jalalihi. Tuhan itu ada wajah yang layak dengan keagungannya. Nu'minu bihi, kita beriman Tuhan ada wajah, li'anna Allah Ta'ala akhbarana anhu, kerana Allah yang beritahu
bahawa dia ada wajah. Wa wasafa bihi nafsahu, Allah Ta'ala yang menyifatkan diri dia dengan wajah. Walakinnana la nata'arradu li kaifiyatihi. Kita tahu Tuhan ada wajah. Wajah itu wajah yang hakiki. Tetapi yang tak bolehnya, tak boleh kita masuk campur tentang kaifiyat, rupa bentuk wajah Allah Ta'ala itu. Jadi Allah Ta'ala ada muka. Muka wajah Allah Ta'ala itu adalah hakiki, dan wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada kaifiat, ada rupa, ada bentuk. Cuma bentuk tu tak tahulah. Tak tahulah mustatilun, panjang ke, mustadir ke, bulat ke, murabba' ke, petak ke, mudawwar ke, bulat ke wajah Allah ini. Wa ma asbah dzalik, segitiga ke, segi enam ke muka Allah ni. Wallahu alam, kita tak tahu. Tapi ada kaifiat wajah Allah, wajah secara hakikat. Wajah Allah itu ada kaifiat, cuma kita tak tahulah kaifiat yang mana satu. Bulat ke, petak ke, panjang ke. Wallahu a'lam. Demikianlah yang difahami oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dan kita boleh bandingkan bagaimana kefahaman ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Imam Maturidi, bagaimana beliau menanggapi ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wallahu a'lam.